yang ke-105 di penghujung Al-Quran. Tetapi semasa ia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah surah yang ke-19 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas surah Al-Kafirun. Ini menunjukkan, ayah ibu semua, surah ini antara surah yang turun di awal-awal perjuangan Nabi di Makkah. Dan barang siapa membaca surah ini, maka mereka akan mengetahui surah ini merakamkan, merekodkan satu peristiwa besar yang berlaku lebih kurang 2 bulan sebelum Maulidur Rasul, ya, 2 bulan sebelum kelahiran Habib, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini dirakamkan di dalam Al-Quran, membabitkan seorang raja daripada negara Yaman. Saya yakin semua ayah ibu, tuan-puan yang menonton pernah mendengar kisah ini, tanpa perlu saya panjangkan lagi. Cumanya barangkali ringkasannya adalah satu orang raja yang bernama Abraha yang mahu menyebarkan agama Kristian di seluruh tanah Arab, namun melihat ada cabaran dan kekangan daripada Makkah. Lalu beliau mahu menguasai Makkah, kerana Makkah ini dilihat sebagai penghalang kepada tersebarnya ajaran Kristian yang mahu disebarkan oleh gubernur Yaman ini. Lalu dengan kekuatan bala tentera, hampir 60,000 bala tentera dengan 13 ekor gajah gergasi, digerakkan oleh Abraha menuju ke tanah suci Makkah yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa dibawa bersama gajah-gajah gergasi ini, tuan-puan sekalian? Kerana ia adalah cara paling pantas untuk buldozerkan Makkah atau Kaabah. Ya, dengan adanya gajah, binatang yang paling besar dan gagah, dibawa bersama rantai-rantai, diikat pada tubuh gajah, diikat pada kaki gajah, ia akan memudahkan proses mencabut sendi-sendi Kaabah dengan pantas. Dan inilah yang dihasratkan oleh Abraha ketika menuju ke Kaabah. Namun para ulama mengatakan, seperti Al-Maraghi rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang melakukan tadabbur, memerhatikan dengan teliti surah ini, maka mereka akan mendapati surah ini bukan hanya berbicara mengenai Abraha dan kehancuran rencananya. Surah ini, barang siapa memerhatikan dengan teliti, adalah satu berita gembira kepada pejuang-pejuang risalah Nabi sampai hari kiamat. Kerana surah ini memberikan ancaman dan amaran kepada pemimpin-pemimpin yang zalim sepanjang zaman, yang mahu menunjukkan kehebatan kenderaan ketenteraannya, yang mahu menonjolkan kekukuhan pengangkutannya dengan cara menyebarkan kerosakan dan menimpakan kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka surah ini memberitahu Allah Azza wa Jalla akan bertindak menghancurkan rencana-rencana penzalim ini, ya, dan Allah akan hancurkan mereka ketika mereka sangat yakin dengan kuantiti mereka yang sangat ramai, tidak boleh ditumbangkan oleh sesiapa. Itulah ungkapan Al-Maraghi bagi menjelaskan ibrah yang sangat hebat mengenai peristiwa Abraha datang menyerang. Dan kita buat perbandingan dengan bagaimana cara Allah menerangkan kisah ini, maka kita kena faham satu perkara. Allah Azza wa Jalla apabila melaporkan sesuatu daripada sejarah, maka ia bukanlah sekadar pembentangan sejarah. Maka jangan disamakan suratul Fil dengan sirah Ibnu Hisham. Jangan disamakan suratul Fil dengan catatan dalam Ar-Rahiqul Makhtum.
Kerana sarjana-sarjana, para ulama-ulama yang kita sayangi ini, mereka melaporkan apa yang berlaku. Mereka melaporkan siapa yang terbabit. Mereka melaporkan di mana ia terjadi. Tetapi bila Allah Azza wa Jalla sendiri, bila Allah Azza wa Jalla sendiri melaporkan juga sesuatu yang berlaku di masa lampau, sila perhatikan dengan teliti. Anda akan dapati Allah sedang berbicara juga tentang kisah ini akan berulang lagi di masa akan datang. Akan ada lagi Abrahah yang akan menghancurkan agama Allah. Ketika mereka merasakan mereka boleh menghancurkan agama Allah, namun Allah ada cara untuk memusnahkan mereka. Allah ada ababil untuk kita umat Islam. Jadi barang siapa membaca suratul Fil seharusnya sentiasa optimis, seperti kata Dr. Fadil Saleh As-Samrai, dengan hanya perkataan alam yaj'al, fi'il mudhari' yaj'al, sedangkan peristiwa ini peristiwa yang dah berlalu, tetapi Allah menyebut dalam bentuk present tense. Ini menunjukkan alam yaj'al kaidahum fi tadlil tidak hanya berlaku kepada Abrahah, ia akan terus menerus berlaku sampai hari kiamat kepada mereka yang mahu memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla.